Assalamualaikum, Hazri Samsuri, Kareta.my. Morenas Elegant 250 varian ABS. Jika dahulu, semasa pelancaran, tak ada dahulunya pun, baru kemarin pelancaran dia, kita boleh lihat saya bersama rakan-rakan saya daripada Pandu Laju dan Mekanika. Kita bercerita tentang USP, Unique Selling Points, untuk Morenas Elegant ABS ini. Kali ini kami telah memandu uji skuter Maxi ini. So, saya akan berikan anda kajian, orang kata apa, review yang lebih mendalam tentang Maxi skuter yang ini, apa yang best, apa yang kurang, dan sama ada berbaloi atau tidak duit anda untuk membeli Elegant ABS ini. Kenapa Maxi skuter? Maxi skuter ni memang antara kenderaan yang saya paling minat sekali lah kerana dia praktikal. Nombor satu, weather protection. Nampak? Dia ada windscreen yang tinggi, tempat kaki tertutup. Jadi masa hujan, kurang sedikit basah dia. Nombor dua, dia menggunakan CVT automatic. Tak ada gear, main pulas je. So senang. Dan dia ada brake dua-dua di tangan, kiri dan kanan, macam basikal. Memang sangat mudah nak bawa. Daripada segi dasarnya, ini dah lebih kepada sebuah facelift. Tetapi facelift kali ini memang besar kerana bentuk hadapan dia memang totally berlainan. Dan saya sungguh suka nak highlightkan sebelah hadapan ni. Morenas Elegant varian ABS ini datang dengan lampu LED. Bukan setakat DRL dia ni sahaja LED. Tetapi lampu low beam dan lampu high beam dia tu juga ialah LED. So we are talking about 4 bulbs here. 2 low beam, 2 high beam. Both are LEDs. So saya dah bawa sebelah malam untuk motosikal ini. Low beam dia tu memang lebih terang daripada X-Max. Tetapi high beam dia sama juga dengan X-Max. Ke laut perginya. Puing angin ini ataupun windscreen dia untuk Elegant is non-adjustable. So dia dah ada skru kat sini lah. Tapi jangan risau. Semua orang tahu this is based on the Taiwanese scooter Kymco, which is a very good brand. Dan saya pasti memang ada aftermarket yang sedikit tinggi ataupun rendah, ataupun smoke, ataupun apa yang anda janji ada duit. Dan saya suka juga wing mirror dia ni. Walaupun dia masih lagi lekat dekat handlebar, tak dekat sini. Tapi ini memang clear, nampak jelas dan saya suka dia ada macam lubang-lubang kat sini. Nampak lebih mahal daripada apa yang ada pada brand-brand Jepun tu. Gala control pada tangan ni memang sama macam dulu. Cuma brake lever dia ni sekarang ni kita ada 4 kedudukan. So ada 1, 2, 3, 4 brake lever tu, position dia tu yang kita boleh adjust. Dan kemudian button-button ini pun memang very direct. Dia ada hazard button kat sini, lampu berkelip 2 tu, okey. Dan instrument dashboard dari sini, kat sini ni, instrument panel dekat sini ni ada shading kat sini supaya sebelah siang pun walaupun terik kita tetap boleh nampak dengan jelas. Kiri kanan meter analog, kat tengah tu ialah multi-info LCD screen. Multi-info LCD screen ni actually very basic sebenarnya. Dia ada coolant punya temperature, then dia ada engine oil temperature, dan kemudian kita ada voltmeter, ambient temperature, ada jam dan ada odometer dan trip meter dan of course lah meter minyak. Cuma distance to empty tak ada lagi. Distance to empty maknanya berapa kilometer boleh pergi dengan satu tangki tu. Yang tu tak ada lagi dalam meter ni, tapi apa pun kalau dah biasa bawa, kita dah tahu dah bila dia akan habis minyak lah kan. Dan saya nampak yang ini ada pembaikan daripada segi quality, terutama daripada segi branding. I like this. This feels very premium. Okay. Dan dashboard dia, bukan dashboard lah, glove box dia. Kita ada satu dekat sini yang kita boleh buka. Dia tak ada kunci ya. Ini tak boleh dikunci, so jangan simpan barang-barang mahal dalam ni. Dan dalam tu ada USB port. Unfortunately, ini USB. Ini bukan 12 volt socket. So saya tak pasti mana kalau kita nak bawa pump ke, kalau kita nak charge benda lain ke, tak boleh lah kat situ. Dia cuma ada USB port sahaja. Tangki minyak kat sini dan tak ada kunci juga. Dia boleh buka panel ni. Kunci dia ialah pada lid dia ni, tutup dia ni berkunci. Okay, so it is very basic and very simple. Now basic dan simple ni bagus untuk satu perkara. Dia tahan lebih lama. Nak buka kompartmen bawah seat mudah. Masukkan kunci, tekan saja, pusing sekali dan ni dia. Dan tempat bawah seat dia ni kalau dibandingkan dengan X-Max ni lebih kurang sama sahaja, cuma untuk Elegant ni memang dia kecil sedikit. anda boleh masukkan satu helmet size XL dekat sini
Dan dekat bawah tu ialah helmet yang bersaiz separuh. Okey. Itu yang dia boleh muatkan lah. Dan dia ada lampu LED kat dalam ni supaya boleh nampak bahagian dalam ni di waktu malam. So pada pendapat saya, dalam dia ni okey lah, memadai lah. Macam saya tunjuk dalam video pelancaran, boleh masuk 2 kampik beras. Yang ini ni pun memang boleh masuk banyak barang lah dalam ni. Terutama barang-barang sensitif seperti komputer dan kamera. Cuma kena make sure jangan bergegar lah benda-benda tu. At least dia kali saya. Dan dia ada damper, strut damper dekat sini ni yang boleh pegangkan seat ni. Okey. So menarik lah juga ni. Dan yalah, praktikal lah, standard lah, macam dulu juga ni. So kita pun boleh dengar kritik-kritik daripada orang lah kan tentang Modernize Elegant ni. Biasalah bila kita cerita tentang jenama sendiri, memang orang Melayu cukup suka nak hentam. Tapi tak apa, kita buat fact check sikit kat sini. Ini adalah data-data yang saya ambil sendiri daripada website mereka ya. So kat sini saya ada 3 model kat sini. Modernize Elegant 250 ABS, SYM Cruisim 250i dan Yamaha X-Max 250. So enjin dia, Elegant menggunakan enjin single cylinder 2 valve SOHC liquid cool. SYM dan Yamaha menggunakan enjin yang hampir sama, single cylinder 4 stroke liquid cool dengan cc lebih kurang 250 cc. Untuk SYM 249.4 cc. Dua-dua menggunakan single overhead cam. No, tiga-tiga menggunakan single overhead cam. Cuma untuk SYM dan Yamaha mereka menggunakan sistem 4 injap di mana Modernize menggunakan 2 sahaja. Now, daripada segi tenaga maksimum pula, this is where it gets more interesting. Now, Elegant menghasilkan 16.5 kW pada 7,000 RPM. SYM 15.8 kW pada 7,500 RPM. Lebih rendah sebenarnya. Dan Yamaha X-Max tinggi sedikit, 16.8 kW pada 7,000 RPM. Okay, so daripada segi tenaga maksimum, Elegant ni dekat tengah-tengah lah. Okay, dia kalah sikit saja dengan X-Max. Now, daya kilas ataupun torque. Elegant makes 22.4 Nm of torque pada 6,500 RPM. SYM 23.5 Nm pada 5,500 RPM, higher and at a lower RPM. Dan Yamaha X-Max 24.3 Nm pada 5,500 RPM, higher also at a lower RPM. So yang ini ni torque dia memang yang paling rendah, tetapi taklah jauh mana sangat. Okey. So untuk harga dia ni, pada pendapat saya masih lagi berbaloi. Now kita cerita pasal tangki minyak. 12.5 liter, SYM 12 liter, X-Max 13 liter. Now berat. Skuter ni memang berat. Berat dia lebih kurang macam superbike daripada saya. Yang ini curb weight, maknanya berat sedia untuk ditunggang 195 kilo. Untuk X-Max 179 kilo. Untuk SYM dry weight, dia tulis di dalam website dia dry weight, maknanya tak ada minyak, 196 kilo. 1 kilo lebih berat daripada Elegant dan minyak pun tak ada lagi dalam tu. So SYM tu memang berat. Now wheelbase pula, yang ini 1540mm, wheelbase adalah jarak antara roda ke roda 1,540 mm. Sama juga dengan X-Max 1,540 mm. Cruisim tu panjang 10 mm, 155 panjang 100 mm, 1,550 mm. So lebih kurang 100 mm lebih panjang. Ya, semuanya memberikan waranti 2 tahun ataupun 20,000 km. Now, daripada segi keselamatan pula, Elegant 250 ABS memberikan anda ABS di roda hadapan dan belakang, dan dia menggunakan sistem Bosch. Okey, X-Max juga memberikan anda 2 channel ABS, sama juga dengan Elegant, cuma X-Max dia ada traction control lah. So dia up sikit daripada situ. Dan SYM ni dia ada ABS tapi untuk roda hadapan sahaja. Nah, daripada segi kelengkapan lain, Elegant ni sama juga dengan X-Max, ada lampu hadapan low beam dengan high beam yang menggunakan LED serta DRL macam saya cakap tadi itulah. Nah, daripada segi harga, so kita dah tengok spek daripada semua tu, harga. X-Max harga bermula daripada RM22,600. Itu pun kalau kedai tu nak bagi kat engkau lah kan. Selalunya lagi mahal daripada tu. SYM harga dia lebih kurang RM19,000 ke RM20,000. Okey. Nah, ini tak termasuk insurans juga ya. Dan untuk
Elegant, harga bermula daripada RM15,300 pun tak termasuk insurans dan road tax. Road tax is about RM50 dan insurans lebih kurang RM600-700 lah. Ya, skuter ni satu anda kena ingat dia punya insurans ni mahal sikit. Sebab harga dia pun mahal sedikit. Okey. So, kalau kita bandingkan fakta-fakta yang ada pada tangan saya ni, Elegant makes the most sense lah pada saya. Memang pada saya pembelian yang paling berbaloi kerana performance wise dia lebih kurang. Daripada segi safety equipment, this is up there with the X-Max from Yamaha. Design wise pun pada saya tak nampak kampung, tak nampak super modern. It looks just nice dan saya paling suka sekali 2 channel ABS dan 4 mentol LED dekat depan tu. So bila malam, different lah sikit saya nak bawa. So apa kata ikut saya nak bawa motor ni. Elegant 250 ABS ni memang sama juga macam yang Elegant yang dahulu sebelum dia ada ABS lah. Power wise pada saya memang memadai. Handling, suspension belakang tu dengan berat badan saya, kalau saya nak turun bawah lagi, memang saya kena tukar pada yang ada yang aftermarket lah. Tapi as it is, selesa. Dan posisi penunggang pula, footrest dia tu memang membantu. Ada skuter yang duduk kaki dia macam ni saja, memang tak ada tempat untuk berlunjur. So yang ini dia ada bagi kita lunjur sedikit dan tekan sikit badan motor. So masa kita nak corner tu, kita boleh tekanlah kaki dekat situ. Selesa. Yang ini untuk penunggang tinggi macam saya, yang ini memang ke depan sangat. So maybe kena buat balik seat ni untuk penunggang yang tinggi lah. So kedai buat seat tu ada banyak, boleh buat seat ni. Saya suka seat yang lebih rata tanpa ada backrest yang kecil belakang ini. Dan ABS dia, saya cuba memang berfungsi. Macam mana kita nak tahu ABS ni berfungsi? Kita tarik benda ni, tool ni kuat-kuat dan kita akan rasa dia berdenyut. Bukan gegar, berdenyut. Orang putih panggil pulsating, dia tak. Tu maknanya ABS dia berfungsi. Paling penting untuk roda hadapan juga dengan ABS. Sebab kalau masa hujan ataupun lantai basah, kita tarik, kalau tayar hadapan tu terkunci, tengah corner, memang membuang motor tu. Saya dah 2-3 kali terjatuh dengan skuter dulu-dulu sebab tidak ada ABS. So ABS ni jangan cakap tak penting, sangat penting. Anda tak akan tahu penting dia sehingga anda kena sendiri. So itu sahaja daripada saya, Hazri Samsuri, Karya.my. Morenas Elegant 250 varian ABS dengan harga dia itu, saya rasa ini ialah skuter Maxi 250 yang paling berbaloi di dalam pasaran. Sekian, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.